Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So ini dia gempak dan terkini. Satu pengumuman yang sangat-sangat menggembirakan. Ya, dan saya percaya ini adalah berita yang dinanti-nantikan ya, supaya kepimpinan baru itu dilantik untuk mengemudi ya, khususnya pimpinan di Sabah ya, menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang. Jadi pengurusi Pakatan Harapan Negeri Sabah 2024 kini telah bertukar. Siapakah? Mari kita ikuti kenyataan media ini dan pastinya ia akan menggembirakan Anda sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda untuk mendengar sidang media ini. Selaku pengurusi PH Sabah adalah untuk memanggil mesyuarat PH Sabah yang terbaru untuk kita membincang perkara yang lebih besar. Saya akan panggil mesyuarat dalam bulan Desember inilah untuk memastikan kita bersedia untuk bukan hanya menghadapi pilihan raya, tetapi memastikan jentera kita yaitu kerajaan Madani ini dapat membantu rakyat Sabah mendapatkan hak atas pembangunan, hak atas perlembagaan dan masa depan yang lebih baik di bawah pimpinan kerajaan yang ada sekarang. Alright. So itu dia sahabat semua kenyataan terkini ya daripada Iwon. Apabila Iwon sendiri dilantik menjadi pengerusi Pakatan Harapan Sabah yang baru. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini sahabat semua, supaya kita lebih jelas, supaya Anda tidak tertanya-tanya apa yang sedang berlaku dan sebagainya. Ya, ini dia berita itu. Iwon adalah pengurusi Pakatan Harapan Sabah yang baru. Jadi beliau yang mendapat undian tertinggi dalam pemilihan Pakatan Harapan Sabah menggantikan Ketua Cabang PKR Kota Kinabalu, yaitu Christina Liu. Jadi Presiden UPKO Iwan Benedik dipilih sebagai pengurusi Pakatan Harapan Sabah yang baru untuk menggantikan Ketua Cabang PKR Kota Kinabalu, Christina Liu. Menteri Pembangunan dan Usahawan dan Koperasi itu mendapat undian tertinggi untuk jawatan itu dalam pemilihan Pakatan Harapan Sabah yang berlangsung hari ini. Iwan berkata, saya kini memegang tugas dan cabaran berat untuk memimpin Pakatan Harapan Sabah bagi penggal seterusnya terkait dengan banyak perkara dalam membawa pembangunan untuk rakyat Sabah. Terkait juga dengan hak kita dalam perjanjian Malaysia 1963 dan memastikan Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan Pusat terus stabil memimpin Malaysia, katanya dipetik sebagai berkata. Ahli Parlimen Penampang juga berkata beliau akan memanggil mesyuarat pertama Pakatan Harapan Sabah di bawah pimpinannya dalam masa terdekat, terutamanya membincangkan persediaan untuk menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang. Katanya, walaupun di bawah kepimpinan baru, Pakatan Harapan Sabah kini dalam gagasan lebih besar, di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak kira dipimpin oleh PKR DP UPKO atau Amanah. Jadi pengurusi PS itu hanya nombor 2. Jadi semoga kita dapat bekerjasama di bawah pengurusi baru, sama seperti kerjasama dengan pengurusi sebelum ini, katanya. Sementara itu Christina juga yang juga Menteri Pelancongan Sabah, Kebudayaan dan Alam Sekitar berkata kekalannya tidak memberi kesan kepada fokus menghadapi PRN dan Pakatan Harapan Sabah kekal bekerjasama rapat. Itu antara kenyataan dan sikap terbuka ya daripada mantan pengurusi Pakatan Harapan Sabah, yaitu Christina Liu. Dan juga seperti yang saya katakan, pada pandangan saya ini adalah keputusan yang tepat karena Iwan sendiri adalah Bumi Putra Sabah dan Iwan sendiri adalah pemimpin tempatan. Jadi kita harapkan dengan dilantiknya Iwan ini akan membawa muka baru ya Pakatan Harapan di Sabah ini khususnya. Itu pandangan saya sahabat semua. Nah, Anda setuju ataupun seirama dengan saya, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Dan sebelum saya akhiri, ingin saya juga memberikan satu perkembangan kenyataan terkini Muhyiddin Yassin. Dan seperti mana yang kita tahu, Parti Bersatu ini telah dibekukan. Adakah Anda masih ingat sahabat semua? Satu kenyataan Muhyiddin, katanya 1 sen pun tidak masuk dalam akaun beliau, tetapi masuk dalam akaun parti. Apakah pengakuan dia itu sahabat semua? Satu yang tidak mengejutkan Anda, katanya dia tidak terima rasuah, tidak makan rasuah.
Kerana duit itu tidak masuk dalam akaunnya, tetapi masuk dalam akaun parti. Kerana itulah hari ini akaun Bersatu ini dibekukan kerana berlakunya penyiasatan. Kes-kes yang dimasukkan berjumlah jutaan ringgit. Namun hari ini Bersatu pula katanya mempertimbangkan untuk membuat tindakan undang-undang terhadap ISPRM yang membeku akaun parti Bersatu ini. Jadi katanya Bersatu sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung pembekuan akaun parti itu, kata presidennya iaitu Muhyiddin Yassin. Muhyiddin mendakwa adalah tidak salah bagi SPRM untuk terus menyekat akses Bersatu kepada akaun selama 12 bulan. Program kita sudah pun buat brief, katanya beri taklimat. Kita menyatakan bahawa tuntutan kita untuk akaun kita itu diserahkan kepada kita semula, diaktifkan semula, dan adalah wajar bersandarkan pada undang-undang, katanya. Undang-undang mengatakan mereka hanya boleh menahan dalam tempoh 12 bulan. Itu pun tidak patut, tapi lepas 12 bulan mereka masih terus bekukan, kata Muhyiddin. Jadi kita berpendapat bahawa ini tindakan yang menyalahi undang-undang, malahan dilihat sebagai salah guna kuasa, katanya. Agensi sesiapapun sekalipun termasuk SPRM tak boleh melanggar undang-undang, katanya dalam bidang media. Dalam satu sidang media selepas mesyuarat agung tahunan Bersatu di Shah Alam hari ini. Itu antara kenyataan Muhyiddin. Itu pandangan dia lah ya, bukan pandangan dari segi undang-undang. Jadi kalau benar ke negara kita ini negara demokrasi, jadi saya berpandangan baik jugalah ya untuk Muhyiddin kalau benar mahu bawa bawalah isu ke parlimen untuk di parlimen pula ke mahkamah untuk ditetapkan adakah menyalahi undang-undang ataupun tidak. Jadi Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri berkata Bersatu tidak didakwa atas sebarang salah laku dan oleh itu mempunyai hak untuk mencabar tindakan ISPRM. Penyiasatan belum habis, dia sudah buat kesimpulan. Dan lagi, tindakan agensi anti rasuah itu telah menyebabkan Bersatu kekurangan sumber kewangan dan menjejaskan operasi parti itu. Dari situasi itu menyebabkan Bersatu terpaksa mengumpul sumbangan daripada ahli-ahli untuk mengadakan mesyuarat, kata Muhyiddin. Ya, itu antara kenyataan Muhyiddin hari ini, sahabat semua. Yang mana katanya sedang mempertimbangkan untuk menyaman ISPRM kerana membekukan akaun mereka. Tapi dia sendiri buat pengakuan bahawa duit rasuah tidak masuk dalam akaun dia, tapi masuk dalam akaun parti Bersatu. Itu video bukan saya katakan. Itu antara kenyataan Muhyiddin Yassin, sahabat semua, yang tular di media sosial. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Dua perkara yang saya maklumkan seperti tadi. Pengumuman yang menggembirakan pastinya untuk Pakatan Harapan mungkin. Apabila pengurusi Pakatan Harapan yang baharu telah pun dilantik, yaitu Ewan Binodik daripada parti UPKO. UPKO ini adalah salah satu komponen di dalam Pakatan Harapan. Jadi anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orek Nova Channel, kita berjumpa lagi. Bye bye.